Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, hari ini saya nak buat satu pembongkaran lagi, ya. Dan sebenarnya ini berkaitan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dalam Parlimen. Baik, saya rasa saudara-saudari tahu, ya, semalam Najib ada membuat satu ucapan dalam Parlimen, dan di dalam ucapan itu beliau telah membuat satu dakwaan, ya. Kononnya tidak ada penggunaan duit rakyat untuk membayar hutang 1MDB. Malah hutang 1MDB masih kekal pada 32 bilion, ya, tidak berubah. 2020 32 bilion, 2021 32 bilion, 2022 32 bilion, dan menurut beliau sudah ada pembayaran yang dibuat, ya, oleh Goldman Sachs, bank yang di US yang tersohor, yang kini sudah terpalit dalam kontroversi selepas pendedahan yang dibuat oleh Tim Lesner di dalam mahkamah US, ya. Jadi ada bayaran tertentu yang telah dibuat oleh bank itu yang didakwa oleh Najib boleh digunakan untuk membayar balik hutang 1MDB. Okey, ini dakwaan Najib dalam Parlimen. Jadi tahukah saudara-saudari bahawa Najib dengan berkata demikian sama ada terkhilaf atau memperdaya Parlimen ataupun menipu Parlimen? Okey. Sebenarnya apabila saya mendengar, saya mula membuat rujukan saya dan saya mula membuat kajian untuk membuat satu live, untuk membuat pendedahan. Tetapi kerja saya telah dimudahkan apabila hari ini Menteri Kewangan iaitu Tengku Zafrul sudah tampil membuat satu kenyataan, ya. Tak silap saya, kenyataan itu dibuat oleh Tengku Zafrul dalam Parlimen, di mana beliau berkata kenyataan Najib itu, dakwaan Najib itu tidak berasas. Okay? Dan Tengku Zafrul sebenarnya berkata demikian sebagai menjawab Lim Guan Eng, ya, yang menimbulkan persoalan sama yang saya ada, iaitu sebenarnya 32 bilion yang Najib maksudkan hutang 1MDB itu bukan cerita betul. Jadi Najib cerita separuh, dia simpan benda-benda yang tidak positif bagi diri dia. Sebenarnya 32 bilion adalah jumlah hutang pokok hasil daripada terbitan bond oleh subsidiary 1MDB. Tetapi sekarang sudah ada, selain daripada 32 bilion jumlah pokok itu, ada juga, ya, hutang-hutang tambahan yang perlu dibayar. Jumlah keseluruhannya bukan 32 bilion tetapi 52 bilion. Sebab ada interest, ya, ada interest yang perlu dibayar, ya. Jadi jumlah pokok campur interest, ya. Itu yang Najib gagal beritahu. Dan untuk makluman saudara-saudari, Malaysia sudah mula membayar interest tersebut. Memang apa yang Najib kata betul, 32 bilion tu masih belum dibayar, dan sebabnya ianya belum sampai tempoh matang, jadi boleh tunggu lagi. Tetapi interest atau faedahnya perlu dibayar, ya, perlu dibayar interest, ya, oleh kerajaan Malaysia, dan kerajaan Malaysia sudah mula membayarnya, dan ini melibatkan duit rakyat, ya. Jadi disebabkan hutang 1MDB, duit rakyat sekarang digunakan untuk membayar hutang. Jadi menurut Najib ada sejumlah tertentu yang telah dibayar oleh Goldman Sachs yang boleh digunakan untuk membayar hutang. Untuk makluman saudara-saudari, jumlah itu tak cukup, dan Najib gagal menjelaskan bahawa ianya sebenarnya adalah penalti yang dibayar oleh bank tersebut kepada Malaysia sebab terlibat dalam perkara-perkara yang tidak betul melibatkan dana 1MDB. Jadi itulah Najib memperdaya lagi sekali
Dia cerita separuh, dia cerita bahagian yang boleh membantu beliau untuk memajukan hujah dia, menunjukkan seolah-olah beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan, menunjukkan seolah-olah semuanya beres, semuanya berjalan dengan lancar, menunjukkan seolah-olah duit rakyat tidak dipakai, walhal sebenarnya ini palsu. Duit rakyat sudah digunakan untuk membayar hutang 1MDB kerana nilai hutang sebenar adalah hutang prinsipal ataupun nilai pokok campur interest. Ya, apabila anda beli kereta, anda ambil pinjaman bank. Ya. Jadi pinjaman yang anda ambil tu adalah berdasarkan contohnya 90% daripada nilai kereta tersebut. Jadi nilai yang anda pinjam tu adalah nilai pokok dia. Tapi apabila anda bayar, anda perlu bayar balik campur interest. Ya. Nah, saya guna interest, saya tak guna perkataan Melayu dia sebab banking ni biasanya disebut-sebut dalam bahasa Inggeris. Jadi saya rasa audience majoritinya understand what is interest. Jadi anda perlu bayar lebih. Di dalam kes 1MDB pula, 3 atau 4 subsidiary saya lupa telah menerbitkan bond, jumlah dia 32 bilion. Itu nilai pokok, prinsipal dia belum matang, tak payah bayar balik lagi. Tetapi ada interest yang perlu dibayar. Itu sedang dibayar menggunakan duit rakyat. Itu yang Najib simpan. Ya. Dan jumlah yang telah dibayar oleh bank tersebut dari luar negara tu adalah penalti. Dan tak cukup untuk membayar balik hutang 1MDB. Jadi rakyat terbeban sebab isu 1MDB, sebab skandal 1MDB, dan salah satu subsidiary 1MDB adalah SRC, di mana Najib sudah disabit bersalah menyeleweng dana SRC. Kantoi lagi Najib. Ya, saya dah banyak buktikan Najib kantoi. Contoh ya, saya ulang balik sebab saya suka ulang lah, sebab saya nak pastikan semua orang faham. Najib telah mendakwa dalam satu tulisan Facebook bahawa kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Mahathir, jadi dia ungkit nama Tun Mahathir balik, telah menarik balik laporan polis Forex, RCI Forex, ya, menyebabkan kes itu NFA. Ini fitnah langsung. Mustahil Najib tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Apa yang sebenarnya berlaku adalah setiausaha RCI yang dilantik di bawah pentadbiran Najib. Dialah yang membuat laporan polis dan kemudian dia sendiri tarik balik. Mana tahu, mungkin takut. Ya, mungkin takut akhirnya kena balik. Dia yang tarik balik, menyebabkan ianya NFA. Lagi satu, dakwaan Najib kerajaan PH yang menjadikan kes tu NFA. Tidak betul. Hakikatnya yang tarik balik laporan tu adalah di bawah lantikan pada zaman Najib, dan hanya polis boleh klasifikasikan kes sebagai NFA, bukan kerajaan. Jadi saya membuat laporan polis, saya telah meminta polis untuk menyiasat Najib. Sama ada akan berlaku atau tidak, itu tak tahulah. Ya, banyak yang tak akan berlaku. Sebab itu adalah fitnah Najib. Najib menipu. Sama juga macam dia tipu. Sebelum PRU 14, kononnya sah 2.6 bilion telah diderma oleh Raja Arab Saudi kepada Najib, sama ada Malaysia ke apa, menerusi akaun bank Najib. Selepas PRU 14, apabila BN kantoi, dia pergi ke Al Jazeera dan dia beritahu sebenarnya dia hanya menganggap sahaja ianya derma Raja Arab Saudi. Kemudian menerusi proses mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi, satu hakim, dan kemudian di bawah pentadbiran Barisan Nasional lah ni, Mahkamah Rayuan, 3 hakim. Semuanya bersetuju ini cerita dongeng. Malah hakim-hakim telah menjelaskan ada bukti sahih menerusi proses mahkamah bahawa dana itu adalah dari SRC. Jadi Najib olah cerita ikut suka hati dia. Dan saya bersetuju dengan Raya. Saya pelik apabila Speaker Dewan menghalau Raya keluar dari Dewan.
Awak suka tak suka raya. Ya, kadang-kadang saya pun tak suka dia mencelah apa semua, tapi suka tak suka, hari semalam hujah yang dia buat bertanyakan soalan kepada Najib betul. Najib tidak seharusnya berhujah berhubung kes yang berjalan dalam mahkamah di dalam parlimen, dan raya telah merujuk kepada peraturan parlimen, tapi speaker menghalau Zahid raya keluar. Jadi sistem apa ni? Demokrasi berparlimen apa ni yang diguna pakai? Speaker orang Najib ke? Tak tahulah. Ya. Jadi apa pun sudah kantoi Najib. Ya. Menipu. Banyak sangat penipuan, spin, kaki putar alam. Ya. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Oh, ini ada Laskar dah masuk ni. Sekejap lagi tendang lah. Acup fan Pak Hitam. Nama pun. Ni keturunan Madekuti. Balaji je ni. Ya. Saya keturunan siapa Madekuti ni? Ya. Semalam dah kena saya ni anjing. Hari ni tak tahulah. Okey. Baik, terima kasih Acup fan Pak Hitam. Okey, Cik Syah Omar Syah, yang tak suka dan bosan dengan live ni sila keluar. Tak apa. Saya tahu nak buat apa. Terima kasih Cik Syah. Nur Bisa, Najib ni kaki spin. Bukan kaki spin sahaja, kaki putar alam. Kaki putar alam. Putak selagi boleh putak lagi. Bila dah tak boleh putar, dia sendiri putar. Putar. Ini bos putar. Hasinalin Muhammad Ali. Sebelum saya sambung, kemudian laskar-laskar telah dikerah untuk pertahan Najib dalam Facebook Pro Najib. Betul lah apa Najib cakap, hutang belum dibayar. Salah. Hutang sedang dibayar sebab ada nilai pokok dia, prinsipal yang belum matang, 32 bilion. Jadi dari sudut itu apa Najib kata betul. Dulu 32 bilion, 2021 32 bilion, 2022 32 bilion. Tapi itu hutang pokok. Najib sengaja tidak menyebut interest. Jumlah sebenar hutang 52 bilion. Dan duit rakyat sedang digunakan untuk bayar balik. Jadi kalau Najib tak puas hati, berani, samanlah Zafrul. Samanlah Tengku Zafrul. Ya. Seluruh dunia tahu Najib penipu, digelar plundering idiot. Hasinalin. Ya, betul. Rosli, bosanlah, tak ada cerita lain lah kau ni. Yalah, memang tak ada cerita lain lah, sebab kita kena didik rakyat, sebab ada seorang pesalah jenayah, ya, yang hari-hari duk menipu. Jadi kita kena beritahu rakyat lah, memang tak ada cerita lain, sebab dia menipu terlalu kuat. Jadi kita sentiasa kena beritahu tang mana dia tipu. Ya, faham tak Rosli? Muhammad Ridwan, cari salah DSNR je kau ni. Tu video Teresa kau ugut polis tu, kenapa kau diam je? Betul saya diam? Betul ke saya diam? Ni last buang masa lah sekarang ni. Okey. Jadi Sofian Nordin, terbaik di atas penjelasan. Terima kasih Sofian Nordin ya. Okey. Syam Syahana, selepas PRU 15 adakah Najib akan dipenjarakan? Okey. Ikut teori lah, kalau Najib BN menang PRU 15, tapi jika ramai keluar mengundi, benda tu mustahil lah. Tapi kita untuk tujuan perbincangan lah, dan andai kata tiba-tiba Najib dinaikkan jadi Perdana Menteri, macam-macam boleh dibuat. Tidak mustahil lah untuk elak masuk penjara. Ini yang saya rasakan lah. Okey.
Isham Hashim Ishak. Ramai lagi penyokong dia tu yang pelik tu. Tak, ini Laskar dan ramai berbayar. Tak, jangan panggil penyokong, ini Laskar. Pergi ke Google, type Twitter audit ataupun audit Twitter, saya lupa. Ya, kemudian dalam audit Twitter tu, website tu, cek nama Najib, Twitter Najib. Anda akan dapati banyak akaun dia dilaporkan adalah dalam akaun penyokong dia adalah akaun palsu. Ya. Khairuddin Jantan, semua parti berkempen tolak pemimpin rasuah, kan bagus mereka bersatu. Ya, ini masalah sedikit lah, sebab Anwar dia memporak-perandakan pembangkang, dan lah ni pun PH bukan lagi pembangkang, dia pun dah jadi sekutu kerajaan menerusi memorandum MOU, ya. Jadi itu sahaja live saya. Dan semalam saya ada buat satu pembongkaran live semalam. Jadi pastikan anda ke YouTube Regi J. Siri Taudin dan rujuk video terakhir semalam, ya, di mana saya telah membuat satu pendedahan yang saya tidak ingin ulang di sini, ya. Jadi pastikan anda rujuk supaya anda faham apa yang telah disampaikan. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.